Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, insya-Allah pada hari ini kita akan buat perkongsian lah berkaitan dengan kelas Bahasa Arab 2 dengan tajuk untuk pelajaran yang keempat, insya-Allah. Okey, kita mula. Okey, kita masih menggunakan kitab Nahwu Wadih fi Qawaidil Lughatil Arabiyyah untuk pelajaran yang keempat, untuk pertemuan kita yang keempat. Okey, tajuk kita pada hari ini adalah Al-Masdaru Al-Mu'awwalu min an wal fi'li. Masdar mu'awwal yang lahir daripada an. An kita dah pernah belajar, iaitu salah satu daripada adawatun nasbi, an, lan, in, zan, kai. Okay, an tu mesti kita guna. Kemudian an ni mesti diefek dengan fi'il lah. Fi'il yang dimaksudkan adalah fi'il mudhari'. Okey, muka surat 165 dan juga 166. Okey. Kita tengok kaedah dia dulu. Okey, an iaitu salah satu daripada haraf nasab ni, adawatun nasbi ni, dinamakan sebagai harfun masdariyun. Nama dia adalah harfun masdariyun. Dari segi nama, dari segi penggunaan dia. Okey, memanglah dari segi i'rab kita akan panggil dia haraf nasab. Tetapi dari segi makna di sebaliknya dinamakan sebagai harfun masdariyun. Okey. Digunakan untuk apa? Yu'awwalu ditafsirkan huwa, siapa huwa? An tu lah. Wal fi'lu ba'dahu. Ditafsirkan huwa dengan fi'il yang berada selepasnya sebagai satu masdar. Okey. Maka kaedah yang kedua disebutkan qad yakunul masdarul mu'awwalu, terkadang adalah masdar mu'awwal ini yang terdiri daripada an dengan fi'il ni, kadang-kadang dia jadi apa? Dia jadi sebagai fa'il. Dia duduk pada fi mahalli fa'il. Au na'iba fa'ilin, ataupun fi mahalli na'ib fa'il. Au fi mahalli mubtada'in, ataupun pada tempat mubtada'. Okey, tengoklah dia akan jadi tempat fa'il, tempat na'ib fa'il, tempat mubtada', tempat khabar, tempat maf'ulun bih. Ataupun pada tempat majruran bi harfi jar, ataupun dia duduk pada tempat majrur, isim majrur yang berada selepas haraf jar. Okey, jelas. Okey, kita tengok muka surat 165. Al-masdar mu'awwal min an wa fi'l. Okey, kalau tengok pada contoh ni ada banyak lah. Ada 12 semua sekali. Okey, Ustaz akan perincikan satu-satu. Cuma Ustaz tak akan ambil 12, Ustaz akan ambil 6 daripada 12 ni. Separuh lah. Okey, contoh yang pertama. Okey, kalau sebagaimana, okey, kita tengok dulu pelajaran yang lepas. Yang sebelum ni kita bincang berkaitan dengan masdar mu'awwal, tetapi selain daripada an wal fi'li, selain pada an dan fi'il. Okey, sekarang ni kita masuk pada an dan wal fi'li. Kita nak tengok masdar yang sebelum ni yang mana kita guna apa? Kita guna annal ghubara kathirun ni. Kita menggunakan apa? Kita menggunakan anna ni apa? Kita sebut sebagai haraf nasakh. Harfun nasikhun. Okey, kita menggunakan haraf nasikh. Kemudian kita menggunakan isim anna. Kemudian kita menggunakan khabar anna. Kita gabungkan di antara ketiga-tiga ni. Yang ini jadi masdar mu'awwal. Okey, ni yang kita belajar sebelum ni. Okey. Anna, al-ghubar, kathir. Okey, ketiga-tiga kalimah ni dia adalah masdar mu'awwal fi mahalli. Tengoklah. Ada konteks duduk pada fi'il mahalli fa'il, ada duduk pada selainnya lah. Okey. Sebagai contoh yang dibuat yu'limuni, kita guna perkataan yu'limuni, telah menyakitiku, telah membuatkan aku sakit. Apa benda yang telah membuatkan aku sakit? Bahawasanya
Habuk-habuk itu banyak sangat. Uh, yang ni annal ghubara kathirun ni sebenarnya satu kalimah sahaja. Apa itu? Yu'limuni kathratul ghubari. Okey, boleh tengok baliklah. Macam mana annal ghubara kathirun ni boleh kita tafsirkan sebagai satu masdar. Okey. Untuk pelajaran kita pada sekarang, pada al-hali sekarang ni, okey, tengok ada banyak contoh. Okey, sebagaimana dalam buku boleh cek baliklah. Okey. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Kita huraikan contoh yang pertama. Okey. Antasduqa. Antasduqa ni kita tahu an ini adalah harfun nasbin. Okey, ni. An kita gabung dengan fi'il. Fi'il yang dimaksudkan adalah fi'il mudhari'. Okey. Kita pun tengoklah. An ini apa? An ini kita terjemahkan, kita i'rabkan sebagai harfun nasbin. Haraf yang menasabkan. Okey, hukum dia apa? Mabniyun 'ala sukun, ialah nun ni matikan. Kita baca an. Tasduqa. Tasduqa ni fi'il apa? Fi'il madhi ke fi'il amah? Jawapan dia fi'il mudhari' lah. Tasduqa fi'il mudhari' mansubun bil fathah. Okey. Asal fi'il mudhari' dia adalah marfu'. Tetapi sebab ada an sebelumnya, maka daripada marfu' jadi mansub, maka baris dia asal dia tasduqu jadi tasduqa. Okey. Yang ni kita nak guna an dengan tasduqa. Okey. Dan cuma kita kena ingat apa yang kita sebut sebagai tasduqa ini adalah fi'il. Bila kita sebut fi'il, setiap fi'il mesti ada fa'il. Sebab itulah kita sebut wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Fa'il dia adalah dhamir yang tersembunyi yang kita takdir sebagai anta. Apa maksud dia? An kita terjemah bahawasanya tasduqa benarlah kamu. Benarlah anta. Ataupun kamu benar. Ataupun kamu bercakap benar. Okey. Jadi ayat penuhnya kita terjemah yasuruni telah menggembirakanku. Apa yang telah menggembirakanku? Bahawasanya kamu bercakap benar. Okey, maka kamu bercakap benar ni yang telah menggembirakanku. Jadi kita faham dah. Apa yang telah menggembirakanku? Siapakah fa'il yang menggembirakanku tu? Apa yang telah membuat aku gembira? Okey, antasduqa, kamu bercakap benar. Maka kamu bercakap benar ni akan jadi di mahali fa'il. Ataupun kita terjemahkan secara jelas, antasduqa ni kita jadikan dia sebagai masdar sharih. Okey, ini adalah masdar muawwal. Kita terjemahkan dengan masdar sharih, jadilah tasduqa. Asal dia sadaqa. Sadaqallahul azim. Itu kan kita guna fi'il madhi kan? Okey, yasduqu itu fi'il mudhari'. Masdar dia apa? Sidqan. Ataupun sidqun. Okey, sebab tu dah daripada antasduqa ni kita tulis yasurruni sidqun, telah menggembirakanku kejujuran. Kejujuran siapa? Kita tengok baliklah. Tasduqa ni siapa yang jujur ni? Kita tahu yang jujur ni adalah anta, maka kita gabungkan kejujuran dengan anta. Sidqu anta. Ataupun dalam bahasa Arab yang betul, sidqu ka, telah menggembirakanku oleh kejujuranmu dengan ataupun kebenaranmu. Kejujuran lah lebih sedap terjemah. Ni sebagaimana i'rab lah. Yasuruni fi'il mudhari' campur dengan maf'ulun bih. Sidquka dia adalah fa'il marfu' bil dhammah. Sidqu adalah mudhaf wa kaf di mahalli mudhafu ilaih. Kita tak boleh katakan ni mudhafu ilaih dulu. Sebab apa? Sebab ka ni memang baca baris atas semua. Kalau kita kata di mudhafu ilaih, kita akan baca baris bawah lah. Sidquki. Sidquki jadi maksud lain pula. Okey, selesai. Jadi secara kesimpulan yang kita boleh faham daripada ayat ni, khulasatul qaul yasuruni antasduqa, telah menggembirakanku bahawasanya kamu jujur, maka antasduqa ni berada pada tempat fa'il. Okey, seterusnya. Ini adalah contoh yang lain pula, dia duduk pada tempat lain. Tadi kita ambil contoh pada tempat fa'il. Okey. Kita tengok contoh yang kedua, ayyang qusa, bahawasanya berkurang. Apa yang berkurang? Berkurang harta ke, berkurang ikutlah apa-apa sajalah kita buat. Okey, secara asalnya ayyang qusa, an ini adalah haraf nasab. Yang qusa ni adalah fi'il mudhari' mansub sebab ada an sebelum dia, mansub bil fathah. Okey, setiap fi'il mesti ada fa'il. Maka nailu ni akan jadi fa'il marfu' bil dhammah. Apa maksud dia? Bahawasanya berkuranglah sungai Nil, air sungai Nil lah.
Apa yang apa yang berkurang tu? Air sungai Nil. Okey, jadi sebagai ayat kita buat yukhafu, dibimbangi, ditakuti bahawasanya berkuranglah sungai Nil, berkuranglah air sungai Nil. Okey, jadi kita tengok balik yukhafu ni adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' bentuk dia adalah bina majhul. Bina majhul maksud dia tidak ada fa'il ataupun fa'ilnya tidak diketahui. Dibimbangi. Siapa yang bimbang? Tak ada siapa, tak ada beritahu siapa yang bimbang. Cuma di ayat dibimbangi air sungai berkurangan, air sungai ni berkurangan. Maka kita ubah yang quswa ni daripada naqasa, yang qusu kita jadikan di masdar, jadilah keluar perkataan naqsun. Kurang, kekurangan, tapi kita terjemah. Kekurangan apa? Kita sandarkan kekurangan tu kepada fa'il dia, kekurangan air sungai Nil. Jadi naqsul naili. Jadi sebagai ayat yukhafu, dibimbangi naqsul naili. Maka naqsu ni di'irab sebagai naibu fa'ilin. Di'irab sebagai naib fa'il lah. Sebab dia tak boleh jadi fa'il. Macam mana berkurang ni boleh jadi takut? Bukan dia takut. Dia yang ditakuti. Dia yang dibimbangi. Berkurang ni dia yang dibimbangi. Siapa yang bimbang? Tidak disebut di dalam ayat. Okey. Jadi samalah khulasatul qaul bagi ayat ini adalah yang qusar berada pada fi mahalli naibi fa'ilin. Pada tempat naib fa'il. Sebab ini yang dibimbangkan. Siapa bimbang? Tidak diketahui. Okey, contoh yang ketiga. Okey, contoh yang pertama kita dah buat fa'il, contoh yang kedua naib fa'il. Okey, ini contoh yang ketiga, antaf'ala. Apa maksud antaf'ala? An bahawa taf'ala, kamu buat. Okey, jadi kita i'rab an macam sama, taf'ala pun sama. Dan siapa yang buat ni? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Bahawa sedang berbuatlah anta. Okey. Maka kita jadikan satu ayat sempurna. Antaf'ala. Bahawasanya kamu berbuat. Berbuat apa? Tergantung ayat. Buat apa? Buat rumah ke? Buat kereta ke? Bahawasanya kamu berbuat melakukan kewajipan. Bahawasanya kamu melakukan kewajipan khairul laka, lebih baik bagi kamu. Kamu melakukan kewajipan tu adalah lebih baik bagi kamu. Okey. Maka antaf'ala ni kita keluarkan taf'ala ni jadikan di masdar. Asal daripada fa'ala. Yaf'alu fi'lun ataupun fi'lan. Fi'lan ni maksud dia perbuatan. Perbuatan lah senang. Fi'lun ni perbuatan. Perbuatan siapa? Tengoklah fa'ilun dia kembali pada siapa? Kembali pada anta. So, kita sandarkan kepada anta. Fi'luka, perbuatan kamu kepada kewajipan. Terhadap kewajipan. Pelaksanaan lah kita semua. Pelaksanaan kamu atas kewajipan. Nak cerita apa? Pelaksanaan kamu atas kewajipan, nak cerita apa ni? Khairul laka. Cerita dia adalah lebih baik bagi kamu. Jadi sebab itulah fi'lu ni sebab dia duduk depan kan. Dia adalah isim kan. Maka fi'lu ni akan jadi mubtada' marfu' bil dhammah. Kenapa mubtada' marfu' bil dhammah? Sebab ini adalah ayat yang dimulakan dengan isim. Okey, tapi kalau kita tengok bentuk asal, mana ada isim, ada fi'il mudhari'. Kalau kita tengok, ni kita tak kira lah. Takkan kita kata jumlah harfiah. Tak ada jumlah harfiah. Yang ada jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah aja. Jadi kita tengok yang ni, ini fi'il ni. Jumlah fi'liyah lah. Tak. Yang ni lah kita sebut sebagai masdar mu'awwal. Bila kita terjemahkan masdar mu'awwal ni kepada masdar sharih, kita tengok bahawasanya yang di depan ini adalah isim. Maka sebab itulah kita akan i'rab dia sebagai ini mubtada', khairun ni akan jadi khabar. Kenapa kita tak boleh i'rab wajibah sebagai khabar? Bukan kita nak cerita perbuatan kamu adalah wajib. Tak, bukan kita nak cerita perbuatan kamu adalah wajib. Perbuatan kamu ataupun perlakuan kamu ataupun pelaksanaan kamu kepada perkara kewajipan ini adalah lebih baik bagi kamu. Sebab itulah khairun ni jadi khabar marfu' bil dhammah. Mungkin yang ni agak susah sikit lah. Walaupun agak susah sikit, tapi kita pernah baca ayat Al-Quran, wa antasumu khairul lakum. Siapa pernah ngulang, ingatlah juzuk berapa ni? Juzuk 2 kan? Wa antasumu khairul lakum, ayat ya ayyuhalladzina amanu syahru Ramadan.
ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Macam mana? Allahu Rabbi. Bukan jadi. Dia ada ayat selepas tu kan, wa antasumu, dan bahawasanya kamu puasa, khairul lakum ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا. Akhir ayat tu, wa an tasumu khairul lakum, bahawasanya kamu puasa tu lebih baik bagi kamu. Maka samalah antasumu tu dia akan jadi mubtada. Khairul lakum, lebih baik bagi kamu. Kamu berpuasa, okey, memang kita puasa ni ada rukhsah kalau pergi, kalau musafir ataupun sakit. Tapi kadang-kadang bila kita musafir, kita rasa tak susah pun naik kapal terbang, naik kereta, tak penat pun. Sebab itulah walaupun kita ada rukhsah untuk berbuka puasa, wa antasumu, kamu berpuasa, khairul lakum, lebih baik bagi kamu. Itu adalah salah satu contoh bentuk an masdariyah. An masdariyah yang bergabung dengan fi'il yang berada pada tempat mubtada. Okey. Sebab itulah kita sebut antaf'ala ni duduk pada tempat mubtada. Okey. Antah tarima pun sama. Okey, cuma kita ubah kedudukan dia. Macam mana maksud dia? Al-muru'ah. Maruah itu adalah, apa itu maruah? Antah tarima nafsak. Bahawasanya kamu menghormati diri kamu. Menjaga diri kamu lah. Muruah ni adalah kamu jaga diri kamu. Kamu menghormati diri kamu sendiri. Tak buat koksi lah. Senang maksud dia. Okey. Maka samalah. Antah tarima. Antah tarima fi'il mudhari' mansub bil fathah. Siapa fa'il dia? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Kamu sendirilah yang menghormati, bukan orang lain dah. Okey, maka antah tarima ni bila kita cari dia, masdar dia, tahtarima dia ihtarama, yahtarimu, ihtiram. Punya masdar bagi tahtarim dia ihtiram. Ihtiram ni biasa je lah digunakan. Ihtiram ni. Hormat ni. Okey. Maruah itu adalah hormatnya kamu akan diri kamu. Maka muruah ni dia akan jadi mubtada marfu' bil dhammah, ihtiramu dia akan jadi khabar marfu' bil dhammah. Ka tu kita mudhaf ilaih dia lah, tak apalah. Nafsaka. Okey, hormat siapa? Hormat diri kamu. Maka nafsak ni akan jadi maf'ulun bih. Maka daripada kalimah antah tarima ni kita boleh khulasatul qaul kita sebut sebagai fi mahall khabar. Muruah adalah kamu menghormati. Ni cerita dia. Muruah mubtada. Apa cerita dia? Kamu menghormati diri kamu tu sebagai khabar dia. Okey. Dan yang seterusnya, okey, ni adalah contoh maf'ulun bih pula. Okey. Pasal dia arada an-naziru. Okey, kita tahu ayat ni arada telah menghendaki nazir. Nazir mahukan. Mahukan apa? An yakhtadirani, untuk mengujiku. Okey, jadi kita fahamlah arada ni fi'il, naziru adalah maf'ulun bih, naziru adalah fa'il. Okey. Apa yang nazir mahu? Maka kita faham an dengan yakhtabirani ni akan berada pada tempat maf'ulun bih. Itu yang dimaksud. Sebab itulah kita ubah daripada yakhtabirani, daripada ikhtabara, yakhtabiru, ikhtibaran. Okey, maka keluarlah ikhtibar, pengujian. Uji siapa? Ya, uji sajalah. Arada an-naziru ikhtibari. Nazir ingin mengujiku. Sebab itulah jadi arada fi'il madhi nazir fa'il ikhtibar maf'ulun bih mansub bil fathah muqaddarah. Sebab apa kita kata fathah muqaddarah? Sebab huruf ni baris bawah. Sepatutnya baca baris atas, tapi tak ada lah kita baca ikhtibarai. Narai kan huruf ya ni kita baca baris bawah. Macam contoh kitabun. Buku. Kita letak ya belakang. Ada tak jadi kitabui? Ataupun kitabah tu kita letak ya belakang jadi kitabai. Tak. Bila kita tak ya, kita kena ra'i dengan ya di belakang tu, huruf ba tu jadi baris bawah kitabi. Samalah dengan yang ni, asal dia iktibara. Jadi sebab nak ra'i ya belakang, kita baca baris bawah. Sebab tu kita panggil fathah muqaddarah. Kita andaikan saja baris atas. Secara zahir baris bawah. Tetapi dalam andaian kita adalah baris atas. Okey, jadi khulasatul qaul disebut sebagai an yakhtabirani fi mahalli maf'ulun bih. Dan yang terakhir sekali contoh
Okey, contoh yang terakhir sekali adalah anta takabbara, bahawasanya kamu angkuh, kamu sombong, kamu takabur. Ajibtu, aku peliklah. Ajib, aku rasa takjub. Min daripada bahawasanya kamu ni sombong. Jadi kita tahulah an ni adalah haraf nasab, takabbara fi'il mudhari' mansub bil fathah. Setiap fi'il mesti ada fa'il. Siapa yang sombong ni? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Kamu anta takabbara, dia ada ta kat depan. Jadi kita tahu dia adalah anta. Okey. Kita ubah daripada an dengan tatakabbara ni jadi sebagai masdar, maka keluarlah takabbara yatakabbaru, takabbur. Ni keluar perkataan takabbur. Takabbur ni adalah masdar daripada takabbara. Takabbara yatakabbaru. Okey. Maka jadilah takabbur tu masdar dia. Kesombongan, keangkuhan. Kata semua. Ajib betul. Aku hairan. Min daripada keangkuhanmu. Sebab apa tahu penggunaan angkuh sangat ni. Jadi takabbur ni min ni adalah haraf jar mabni ala sukun, maka takabburi ri dia adalah isim majrur bil kasrah, dan yang sama dia adalah mudhaf kan ni jadi mudhaf ilaih. Okey. Jadi kita fahamlah ajibtu min anta takabbara ni, kita tahu anta takabbara ni adalah fi mahalli salah ni, bukan fi mahalli mudhaf ilaih. Fi mahalli isim majrurin. Fi mahalli ismin majrurin. Okey, nanti Ustaz ubah semula lah untuk slide ni. Okey, itu saja. Jadi boleh kita tengok contoh-contoh yang lain. Waqis alal ghair, kita kiaskan pada contoh-contoh yang lain. Contoh nombor 2 kita tengok kan, antan jaha yufrihuka, telah menggembirakan kamu, bahawasanya kamu berjaya. Antan jaha ni boleh jadikan masdar najahuka, yufrihuka najahuka, telah menggembirakan kamu oleh kejayaan kamu. Okey. Asal dia bahawasanya kamu berjaya. Jadi kita fahamlah yufrihu fi'il mudhari', ka maf'ulun bih. Apa yang menggembirakan? Okey, an dengan tanjaha ni berada pada tempat fa'il. An tanjaha adalah fa'il yang menggembirakan kamu. An tanjaha ini adalah sesuatu yang membuatkan kamu tu rasa gembira. Bukan kamu yang membuatkan gembira. Kejayaan kamu yang membuatkan kamu gembira. Jadi kita boleh tengok contoh-contoh lain. Rasanya jelas lah. Okey. Ataupun secara Ustaz terjemahlah sikit. Nombor 4, yuhabbu an tanshata. Disukai bahawasanya kamu cergas. An tansahal as-sadiq as-siddiq as-sadiqa. Kamu bahawasanya kamu menasihati kawan afdalu, lebih baik. Asyuhu an tabkhala bima li ghairik. Bakhil ataupun kedekut, sangat-sangat asyuh ni lebih berat pada bakhil lah. Asyuhu, syuh ni adalah kamu kedekut dengan harta orang lain, bima li ghairik, dengan harta orang lain. Okey, harta sendiri bagi kedekut je. Ni kupik ni berat sangat ni. Contoh dia, kalau kita bagi sedekah, kata orang minta sedekah, kita tak bagi tu baru bakhil baru. Okey. Tapi kita tahu kawan kita nak bagi, kita pun kata, jangan bagi lah. Kita tolong kedekut untuk dia. Itu lebih berat lah. Kita kedekutkan dengan hati orang lain. Okay, talab tilmiz an yujiba. Pelajar itu ingin menjawab, meminta untuk jawab. Kemudian yang akhir sekali, raghabtu, aku suka, fi an yusafira, aku suka bahawa pada an yusafira, bahawa dia pergi bermusafir. Okey, itu saja. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam.